cepatlah. Nanti kakak lambat sampai ke sekolah. Kejaplah kakak, tengah kemas buku ni. Itulah kakak dah cakap, kemas malam-malam. Minta pagi-pagi nak pergi sekolah, baru nak kemas. Haha, pada muka. Kan dah kena marah. Dah siap ni. Jom pergi sekolah. Mak, Di dengan adik-adik ke sekolah dulu je. Makanan Mak, Di dah letak atas meja tepi katil tu. Nanti Mak makan ya. Cikgu Jamilah sedang bersiap-siap untuk masuk ke kelas pertamanya pada hari tersebut, iaitu kelas 3 Bestari yang merupakan kelas D. Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar. Waalaikumsalam dan selamat pagi, cikgu. Baik, duduk semua. Weh, cikgu barulah. Baiklah, biar saya perkenalkan diri dulu. Saya pasti mesti kamu belum kenal saya kan? Nama saya Jamilah binti Osman. Saya akan mengajar kamu semua subjek matematik. Hari ini merupakan hari pertama saya di sekolah ini. Jadi saya harap kamu semua dapat beri kerjasama yang baik kepada saya. Tambahan pula, kamu merupakan pelajar di kelas yang pertama. Baik, cikgu. Okey, sebelum saya memulakan kelas pagi ni, ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan. Sewaktu saya sedang mengajar, kamu semua perlu menumpukan perhatian dan dilarang memegang sebarang pen. Dengar dulu apa yang saya nak sampaikan, kemudian baru salin. Yang kedua, setiap tugasan atau kerja rumah yang diberikan hendaklah disiapkan tanpa sebarang alasan. Saya paling benci orang yang suka memberi alasan. Jika kamu semua gagal untuk mengikut syarat-syarat ini, kamu akan didenda. Faham semua? Faham, cikgu. Bagus. Baiklah. Untuk kelas hari ini, kita akan belajar tentang persamaan linear. Buka buku teks, muka surat 4. Baik korang, saya balik dulu ya. Tak nak pergi makan cendol ke, Di? Tak apalah, nak kena balik masak untuk adik-adik. Nanti diorang lapar pula. Bye. Bye. Siti dan Mei-Ling sudah masak akan sikap Divya pada setiap hari. Dia akan bergegas pulang ke rumah untuk menyiapkan makanan dan mencuci pakaian kotor untuk keluarganya. Pada malam hari, Divya akan membantu adik-adiknya membuat kerja sekolah serta menyiapkan segala keperluan adik-adiknya untuk ke sekolah esok hari. Siti, lepas ni waktu matematik, korang dah siap ke kerja rumah yang cikgu Jamilah bagi? Awal-awal lagi aku dah siapkan. Aku sempat buat sikit je. Aduh, macam mana ni? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam dan selamat pagi, cikgu. Baiklah, sebelum kita sambung pelajaran kita yang lepas, saya nak semak dulu kerja rumah yang saya bagi pada hari Isnin lepas. Semua buka buku latihan dan letak atas meja. Bagus, Mini. Kemas je tulisan awak. Jawapan pun semua betul. Bagus-bagus. Keep it up. Saya suka. Ini je ke soalan yang awak buat? Bukan saya bagi 15 soalan ke? Kenapa awak buat 5 soalan je? Maaf cikgu, saya tak sempat nak siapkan. Ini yang saya tak suka. Dari awal lagi saya dah pesan. Saya tak nak dengar sebarang alasan. Saya nak tengok semua kerja yang saya bagi siap. Saya minta maaf cikgu. Berdiri atas kerusi sampai habis masa saya. Ini amaran terakhir. Lepas ni kalau perkara yang sama berulang lagi, saya akan bagi denda yang lebih teruk lagi. Baiklah yang lain. Buka buku teks muka surat 10. Kita sambung pembelajaran minggu lepas. Di, kesian kau tadi kena denda. Sekali ni aku takut Ya doh, lain kali you siapkan dulu kerja rumah yang cikgu Jamilah bagi, baru uruskan hal yang lain. I pun tak sampai hati nak tengok you kena denda. Tak apa korang, aku yang salah sebab tak siapkan kerja rumah yang cikgu bagi. Jadi, aku memang layak kena denda. Tak apalah, aku balik dulu. Bye, jumpa esok.
Aku selalu kena marah dengan Cikgu Jamila sebab tak sempat siapkan kerja sekolah. Ini tak boleh jadi. Aku kena siapkan sekarang juga sebelum adik-adik pulang dari sekolah. Bunyi apa tu, Mak? Di ayah tu, Mak minta maaf. Mak nak minum air. Mak, tak mengapa, Mak. Gelas yang pecah tu kita boleh beli lagi, Mak. Tapi Mak hanya ada satu dalam dunia ni. Kalau kaca tu terkena tangan Mak macam mana? Tak nak hilang, Mak. Disayang Mak tau. Dah, lepas ni diambilkan air baru untuk Mak. Lepas tu kita makan ya, Mak. Emak Di hanya mampu mengangguk dan tersenyum kecil apabila mendengarkan kata-kata anak gadisnya itu. Juraian air mata mula turun, membasahi pipi tuannya namun segera ditepis. Di segera menuju ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Di sempat berpesan kepada adik-adiknya untuk makan mi goreng yang diletakkan di atas meja itu nanti. Setelah selesai menguruskan makan minum emaknya, Emak Di terus terlena di atas katil usang itu. Di berlalu masuk ke biliknya untuk menyiapkan kerja sekolahnya tadi. Namun, belum sempat menyelesaikan soalan yang ke-10, Di sudah pun terlena akibat kepenatan menjaga emak dan menguruskan adik-adiknya siang tadi. Malam itu berlalu dengan pantas. Bangun. Assalamualaikum dan selamat pagi, Cikgu. Ucapan salam diikuti oleh pelajar 3 Bestari yang lain. Waalaikumsalam dan selamat pagi semua. Kamu semua boleh duduk. Nampak semua bersemangat ya hari ni? Mesti kerja sekolah yang saya bagi semalam, kamu dah siapkan kan? Seperti biasa, sebelum sesi pembelajaran bermula, letak buku latihan di atas meja. Bagus Siti, kamu siapkan kerja yang saya berikan dengan sangat baik. Divya, mana kerja sekolah kamu? Keluarkanlah. Saya bukan tunggul, nak berdiri dekat meja kamu je. Cepat keluarkan. Di mengeluarkan buku latihannya dengan perlahan dan ketakutan, lalu menghulurkan buku itu kepada Cikgu Jamilah. Cikgu Jamilah sambung memeriksa kerja sekolah Di dengan tenang. Namun, reaksinya mula berubah setelah melihat buku latihan Di mempunyai helaian kosong. Maaf Cikgu, saya masih belum siapkan soalan tu sebab... Dah cukup! Saya tak nak dengar lagi. Awak betul-betul mencabar saya ya, Deh. Saya dah beritahu dia awal lagi yang saya cukup tak suka dengan pelajar yang macam ni. Ini bukan pertama kali, Di. Awak berdiri di luar kelas sekarang. Cikgu, saya minta maaf. Saya boleh terangkan, Cikgu. Dah. Saya tak nak dengar. Awak pergi berdiri dekat luar sekarang. Sebelum saya bagi denda yang lebih teruk lagi. Jangan masuk selagi masa saya belum habis. Di dengan lambat-lambat bangun lalu menuju keluar kelas. Kelihatan air mata menitis di raut wajah manisnya itu, namun cepat-cepat diseka dengan tangannya. Sesi persekolahan pada hari itu telah tamat. Di, sebenarnya kan apa yang kau nak cakap sebelum Cikgu Jamilah masuk tadi ya? Sebenarnya semalam aku sibuk uruskan Mak dan adik-adik. Aku risau dengan keadaan Mak sekarang. Mak perlukan perhatian aku. Apa pula keluar pergi kerja awal pagi. Lepas tu lewat malam baru balik. Tak sempat nak uruskan hal di rumah. Beginilah Di, apa kata kita siapkan kerja sekolah sama-sama setiap petang. Jadi, bila kau dah balik rumah, kau tak perlu fikir dah pasal kerja sekolah. Boleh tu boleh. Tapi aku tak boleh tinggal Mak kat rumah seorang-seorang lama sangat. Lagi satu, aku kena siapkan makan, minum adik-adik. Tapi tak apalah, aku cuba juga untuk siapkan kerja sekolah dengan korangnya. Terima kasih korang sebab ambil berat pasal aku. 10 minit kemudian, mereka pulang ke rumah masing-masing. Okey semua, faham yang saya ajarkan ni? Hari ni mood saya baik. Sebab semua siapkan kerja sekolah. Tapi, saya nak buat sedikit kuis berkenaan apa yang kita belajar hari ni.
Saya bagi kamu 5 minit untuk bersedia. Divya, kamu okey tak? Mei bagi tahu yang kamu pening kepala. Muka kamu pun nampak pucat je. Nak saya bagi tahu cikgu ke untuk excusekan kamu dari kuis ni? Tak apa Gina, saya dah okey sikit. Tak perlu bagi tahu cikgu. Kalau macam tu baiklah. Saya pergi dulu ya. Sesi kuis pun bermula. Cikgu Jamilah menyuruh setiap pelajar berdiri dan mula menyoal mereka secara rawak. Tiba giliran Dee dipanggil. Kamu kalau tak suka subjek saya, jangan tunjuk sangat ya Di. Setiap kali kelas saya mesti tak bersemangat. Dah, jawab soalan ni. Sekiranya... Cikgu, maafkan saya tapi saya kurang fokus masa cikgu mengajar tadi. Saya tak tahu jawapan tu cikgu. Dah, kamu berdiri kat luar. Saya dah muak dengan perangai kamu ni. Selalu je ada alasan. Kalau perangai macam ni, jangan haraplah saya nak kasihan pada awak. Dah, keluar sekarang. Cikgu Jamilah, boleh saya tanya kenapa Divya berdiri di luar kelas lagi? Lepas tu saya nampak muka dia macam tak bermaya. Sebelum ni saya pun ada nampak dia berdiri di luar kelas. Oh, gitu ya? Dia tidak dapat menjawab soalan kuis kerana sudah banyak kali tidak menyiapkan tugasan yang diberi. Maka saya suruh dia untuk berdiri di luar sebagai pengajaran supaya dia dapat mengubah sikap dan perangainya yang tidak menyiapkan latihan selama ini. Tapi Cikgu Jamilah, saya rasa dia tak sepatutnya dikenakan denda sebegitu. Sebenarnya dia bukannya tidak mahu menyiapkan tugasan yang diberi, tetapi kesibukan dan kepenatan menjaga ibu yang tenat serta adik-beradiknya hingga larut malam. Maka dia tidak mempunyai masa lapang untuk menyiapkan tugasan. Cikgu Jamilah, saya rasa awak boleh bagi sedikit kelonggaran kepada Dee atas kesulitan hidup yang dihadapi. Cikgu! Dee jatuh pingsan di dalam kelas, cikgu. Dee, bangun Dee. Okey ke tak Dee? Dee tidak menjawab panggilan Cikgu Amirah. Maka Cikgu Amirah segera memampah Dee ke bilik rehat dengan bantuan Siti dan juga Mei Ling. Cikgu Jamilah mula berasa risau dan teringat akan denda yang dikenakan atas Dee waktu tadi. Aduh. Sakit punggung aku. Maaf Tuan Pengetua, saya tak sengaja untuk melanggar Tuan. Mengapa berlari dengan pantas di kawan sekolah ni? Bahaya tau. Maaf Tuan Pengetua, kawan saya pengsan dan saya ingin belikan minuman panas untuknya di kantin kerana kawan saya mungkin tekanan darah rendah kerana tidak bersarapan. Dia sedang berada di bilik rehat sekarang. Pengetua terkejut apabila mendengar penjelasan Siti. Siti segera mengundur diri dan menuju ke arah kantin. Pengetua pula berjalan ke arah bilik rehat. Kenapa ya dengan pelajar tersebut? Rasanya dia tak bersarapan pagi kemudian jatuh pingsan di kelas. Maka saya membawanya berehat di sini Tuan Pengetua. Kenapa tiba-tiba jatuh pingsan? Mereka kan tidak bersukan dan hanya duduk belajar dalam bilik darjah. Selamat pagi Tuan Pengetua. Siti kembali dan muncul di bilik rehat dengan secawan Milo panas yang dibeli dari kantin. Dee, kamu dah bangun ya? Rasa okey ke tak? Mari sini, minum dulu Milo panas ni. Cikgu Amirah menghulurkan minuman panas kepada Dee, manakala Mei Ling membantu memapah Dee untuk bangun dari katil. Tuan Pengetua melihat keadaan Dee yang beransur pulih, lalu mengundur diri dan menuju ke arah pejabat dan meninggalkan Cikgu Amirah, Mei Ling dan Siti untuk menjaga Dee di bilik rehat. Cikgu Jamilah mengambil peluang untuk bersiar-siar di kawasan kampung kerana masih banyak tempat di kampung tersebut yang belum diterokai olehnya. Macam kenal. Divya lah. Oh, dia tinggal di sini rupanya. Cikgu Jamilah mengambil peluang untuk melihat dengan lebih dekat lagi keadaan keluarga Divya. Cikgu Jamilah melihat keadaan di dalam rumah menerusi tingkap di bahagian tepi rumah tersebut. Mak, kenapa tak tunggu disuapkan nasi? Kan dah tumpah atas lantai. Ma, lapar. Ya, mari disuapkan dulu. Jap, dikemas nasi yang tumpah ni ya. Mak, lepas makan ni, dimandikan mak Kita mandi awal sikit hari ni. Sebab malam nanti, ada banyak kerja rumah yang nak disiapkan.
Emak Di hanya mengangguk tanda setuju. Cikgu Jamilah segera berjalan pulang ke rumahnya setelah menyaksikan adegan yang menyayat hati itu. Dia tidak menyangka yang memang wujud situasi seperti itu. Cikgu Jamilah terus mengatur langkahnya pulang ke rumah. Cikgu Jamilah sedang berbaring di atas katil dengan lengannya berada di dahi, seperti memikirkan sesuatu. Dia kemudiannya teringat akan peristiwa yang berlaku di sekolah dan peristiwa yang baru disaksikannya pada petang tadi. Kasihan pula bila fikir dekat CD tadi. Alah, biar je lah. The past is the past. Dah, tak payah fikir lagi. Tidur lagi bagus. Cikgu Jamilah menyiram pokok bunga di hadapan rumahnya dengan tenang. Sedang asyik menyiram pokok bunga, Cikgu Jamilah merasakan seolah-olah beliau diperhatikan di belakangnya. Perasaan seram sejuk menyelubungi Cikgu Jamilah. Cikgu Jamilah memberanikan dirinya untuk menoleh ke belakang. Tiba-tiba, Cikgu Jamilah melihat seorang lelaki berbaju putih labu dengan kain putih di atas kepala yang menutupi separuh mukanya dan memakai kasut yang lusuh memandang tajam ke arahnya. Cikgu Jamilah hairan akan kewujudan lelaki ini. Kamu ni siapa? Kau tak perlu tahu siapa aku. Mari, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada kau. Tapi... Tak perlu tapi. Lekas! Tiba-tiba, Cikgu Jamilah berada di sekolah bersama lelaki itu. Mereka berjalan menuju ke kelas 3 Bestari. Setibanya di kelas 3 Bestari, Cikgu Jamilah ternampak susuk tubuh Di yang ingin terjun dari koridor kelas yang berada di tingkat 3. Di menoleh ke arah Cikgu Jamilah dan apabila mata mereka bertentangan, Di dengan lemah mengucapkan, Terima kasih cikgu, kerana cikgu saya memilih jalan ini. Di, apa kau buat ni? Pelajar lain mendengar teriakan Cikgu Jamilah dan menyalahkan Cikgu Jamilah terhadap perkara yang berlaku. Ni semua salah cikgu. Cikgu yang selalu menyiksa Di sehingga Di sanggup membuat sedemikian. Pelajar lain bersetuju dan mulai bercakap kasar dan menunding jari ke arah Cikgu Jamilah. Cikgu Jamilah mulai ketakutan, tangannya menggigil, badannya berpeluh dan matanya mulai hilang fokus. Belum sempat dia melulu ke arah Di telah membuat keputusan untuk terjun. Tidak! Tidak! Bukan salahku! Tidak! Cikgu Jamilah tersedar dari mimpi buruknya itu. Beliau menangis teresak-esak dan mulai sedar akan kesalahannya terhadap Di. Beliau berhasrat untuk memohon maaf kepada Di sekolah pada esok hari. Bangun. Assalamualaikum dan selamat pagi, cikgu. Ucapan salam diikuti oleh pelajar 3 Bestari yang lain. Waalaikumsalam dan selamat pagi semua. Di, macam mana keadaan kamu sekarang? Sudah makin sihat? Ya cikgu, saya sudah sihat sekarang. Okey. Cikgu nak pesan dekat kamu semua, kalau ada apa-apa masalah, seperti masalah kesihatan ke, masalah keluarga ke, atau masalah-masalah lain, kamu boleh bagi tahu cikgu. Cikgu tak nak perkara seperti semalam berulang lagi. Okey? Baik, cikgu. Okey. Semua buka muka surat 176. Kita sambung pembelajaran kita hari ini. Selepas kelas matematik, Cikgu Jamilah memanggil Di ke bilik guru. Di masuk ke bilik guru menemui Cikgu Jamilah. Di tercari-cari kedudukan Cikgu Jamilah dalam bilik guru. Cikgu Jamilah sedar akan kehadiran Di dan mengangkat tangannya supaya Di melihat tempatnya di bilik guru. Di yang melihat Cikgu Jamilah segera menghampirinya. Selamat tengah hari cikgu, kenapa cikgu memanggil saya? Di, cikgu nak minta maaf atas perbuatan cikgu pada kamu. Tindakan cikgu yang menghukum kamu tanpa melakukan asal periksa merupakan tindakan yang amat salah bagi seorang guru. Cikgu sangat kesal dengan perbuatan cikgu.
Dee tidak menyangka akan perkara yang berlaku di depannya sekarang. Dia turut sebab akan permohonan maaf yang diterima dari guru yang selalu menghukumnya dan pilih kasih terhadapnya. Cikgu Jamilah dan Dee berpelukan di bilik guru sambil menangis. Cikgu Amira yang menyaksikan situasi tersebut turut menitiskan air mata. Sejak daripada peristiwa itu, Cikgu Jamilah mulai sedar akan kesilapannya. Dia sudah tidak mendenda Dee secara melulu. Dia menjadi lebih prihatin kepada pelajarnya. Dia tidak menghukum dan mendenda tanpa usul periksa. Beliau semakin cakna dan prihatin mendengar segala keluhan pelajar sebelum melakukan sesuatu hukuman atau denda. Perubahan sikap Cikgu Jamilah menjadikannya seorang guru yang disayangi oleh para pelajar. Cikgu Jamilah bergegas ke bilik pengetua setelah dipanggil untuk berjumpa dengan beliau. Alamak, apa salah aku ni? Ya Allah, kenapa aku dipanggil ni? Setibanya di bilik pengetua, boleh saya masuk? Oh, Cikgu Jamilah, silakan. Kenapa ya? Cikgu Jamilah, jujur saya katakan, banyak aduan telah saya terima dari rakan guru yang lain tentang cara layanan kamu yang kasar dan tidak patut dilakukan sebagai seorang pendidik kepada pelajar. Aduan yang saya terima sering berkaitan tentang pelajar 3 Bestari yang bernama Divya. Saya sengaja mengendahkan segala aduan kerana saya ingin memantau sejauh mana kamu bersikap sedemikian. Namun, saya sudah nampak perubahan pada diri kamu. Saya sangat bersyukur kerana kamu sedar akan tindakan kamu yang salah pada sebelum ini. Terima kasih Tuan Pengetua. Ya, memang betul. Pada awalnya, saya merupakan seorang pendidik yang sangat mementingkan diri sendiri dan tidak prihatin kepada pelajar. Keutamaan saya pada masa itu adalah segala-galanya. Saya cepat membuat keputusan tanpa membuat usaha periksa. Saya cepat menilai sikap seseorang berdasarkan kaum. Walaupun saya baru berpindah di sekolah ini, saya tidak pernah bercakap dengan rakan guru akan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Mujurlah Cikgu Amira yang menyedarkan saya akan keperitan hidup yang dihadapi oleh Dee. Saya berasa sangat menyesal akan tindakan saya kepadanya. Saya mulai sedar akan kesalahan saya dan cuba untuk berubah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, sikap saya yang sekarang semakin disukai oleh para guru dan pelajar. Baguslah Cikgu Jamilah jika kamu sedar akan salah kamu. Sesuatu kaum tidak menentukan sikap seseorang. Ingat ya, walaupun kita berlainan kaum, namun apabila di sekolah, kita semua merupakan satu keluarga yang besar. Keluarga Malaysia. Baik Pengetua, saya faham. Terima kasih kerana beri saya peluang kedua untuk terus menjadi pendidik. Menjadi guru bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, tanpa guru, siapalah kita?